Assalamualaikum dan hai kepada semua warga yang menonton video ini. Okey, baik. Kebelakangan ini terdapat banyak sangat isu yang berlaku di dalam negara kita. Okey, antara yang paling terkenal ataupun paling besar isunya berkaitan dengan pendatang asing. Okey, baik. Pada tahun 2023, Lembah Kelang diberi gelar sebagai mini Dhaka kerana terdapat ramai sangat jumlah penduduk pendatang asing di sana. Antaranya ialah, okey, baik, mini Dhaka kita tahu, okey, Bangladesh, Filipina, Nepal dan sebagainya. Okey, baik, video kali ini kami akan menerangkan tentang kesan kemasukan warga asing ke dalam negara kita. Okey, baik, kita pergi ke part seterusnya. Seterusnya, saya akan teruskan masalah kemasukan pendatang asing terhadap ekonomi di negara kita. Seperti yang kita tahu, ramai pendatang asing yang telah datang ke Malaysia untuk bekerja di sini. Sebagai contoh yang boleh diambil ialah pendatang asing berbangsa Bangladesh, Myanmar, Nepal dan banyak lagi sering kita lihat di negara kita Malaysia. Antara salah satu masalah pendatang asing negara kita ialah adakah kita pasti bahawasanya pendatang asing negara kita menjual barang yang betul dan halal. Sebagai contoh yang boleh kita ambil, pada 3 Mei 2023, sebuah pusat penyembelihan ayam telah ditutup kerana telah didapati beroperasi keadaan tidak bersih, lalu menggunakan logo halal untuk pemasaran. Adakah patut? Tidak juga. Pusat penyembelihan ini dipekerjai oleh warga asing. Selain itu, masalah pendatang asing negara kita ialah warga asing mengambil minyak subsidi Malaysia untuk dijadikan kepunyaan mereka. Contohnya, mereka menyimpan minyak paket mereka dan dijual kepada bangsa mereka sendiri. Viral kan NSK Jalan Pil ni, warga asing ni simpan minyak untuk kawan-kawan dia je. Kena minyak untuk kawan-kawan dia je. Akan tapi, minyak paket itu khas untuk rakyat Malaysia, bukan untuk warga asing. Jadi itu merupakan masalah-masalah pendatang asing terhadap ekonomi di negara Malaysia. Baiklah, saya akan menceritakan tentang punca atau faktor kedatangan warga asing di Malaysia. Pada pendapat saya, terdapat dua sebab kenapa warga asing datang atau memilih Malaysia sebagai destinasi untuk mereka bekerja. Yang pertama ialah disebabkan isu pemilihan kerja dalam kalangan rakyat Malaysia. Berdasarkan kajian daripada Kementerian Sumber Manusia, kebanyakan sektor pekerjaan yang mempunyai permintaan tertinggi ialah sektor pembinaan. Jika kita lihat kat luar sana, kenapa kebanyakan projek pembangunan yang tengah dibuat ataupun dalam proses pembuatan, kebanyakan kontraktor dia adalah warga asing dan bukan masyarakat tempatan kita sendiri. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah untuk bekerja dalam sektor pembinaan ni, seseorang pekerja tu dia mesti ada daya upaya mereka untuk menghadapi situasi kerja yang menyukarkan. Sebagai contoh, untuk bekerja dalam sektor pembinaan ni, mereka akan sering terdedah dengan cuaca dan juga keselamatan mereka agak berisiko tinggi. Kalau dilihat kenapa kebanyakan majikan pembinaan ni mengambil warga asing, ini adalah disebabkan warga asing ni dia punya upaya untuk bekerja dalam keadaan yang sebegitu. Tambahan lagi dengan aspek gaji. Jika dilihat dengan pertukaran mata wang, ni menjadi punca kenapa warga asing lagi suka untuk bekerja dekat syarikat kita. Okey. Punca yang kedua ialah kos untuk mendapatkan khidmat warga asing. Berdasarkan statistik kadar bayaran bagi warga asing untuk mendapatkan visa dan kehidupan pas lautan bekerja diorang, ia menunjukkan bahawa warga asing ni dia tak perlu keluarkan jumlah yang tinggi. Diorang perlu keluarkan duit kurang daripada RM100 untuk mendapatkan visa kat Malaysia ni. Dan saya rasa disebabkan itulah kenapa warga asing lagi suka bekerja dekat negara kita. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan. Pertama sekali, sebagaimana kita tahu, peningkatan migrasi pekerja asing di Malaysia telah meningkat mencapai 2.69 warga asing pada tahun 2021
menyumbang 8.2 dari total penduduk. Namun, terdapat kesan positif dan negatif migrasi pekerja asing. Kontribusi pekerja asing dianggap sebagai pendorong ekonomi, tetapi pengelolaan gaji yang tidak terkendali terdapat kesan negatif pada masyarakat dan keselamatan negara. Seterusnya, Malaysia sebagai tujuan utama migrasi asing. Hal ini dikatakan kerana Malaysia menjadi utama migrasi pekerja asing di ASEAN, menerima sekitar 61.2% total migrasi buruh di kawasan tersebut. Bila kita terlampau ramai mengambil pekerja asing, ia akan menjejaskan tingkat pengangguran dan pengaruh terhadap masyarakat. Hal ini dikatakan kerana penggunaan pekerja asing dengan upah lebih rendah telah mengurangi peluang pekerjaan bagi masyarakat tempatan, menciptakan tingkat pengangguran sebanyak 3.6%. Seterusnya, kesan pada keselamatan dan kesihatan masyarakat. Dengan kehadiran pekerja asing tanpa pengawasan mempengaruhi keselamatan dengan meningkatkan kes-kes kriminal. Sementara masalah kesihatan muncul akibat kekurangan pengawasan terhadap vaksinasi. Justru itu, terdapat 6 langkah yang diambil oleh kerajaan. Antara salah satu langkah yang perlu diambil oleh kerajaan perlu diperkuatkan sistem pengawasan dan pemeriksaan kesihatan pekerja asing. Yang kedua, pengurangan kemasukan pekerja asing dan dukungan penuh kepada perusahaan dan mengutamakan pekerja tempatan. Yang ketiga, pembentukan pangkalan data untuk mengawasi lokasi dan sektor kerja pekerja asing. Yang keempat, memperkuat kuasa peraturan untuk mencegah tinggal lebih tempoh yang ditetapkan dan status pendatang harap. Yang kelima, meningkatkan pelatih bagi pekerja tempatan dan menggalakkan penggunaan automasi untuk meningkatkan peluang pekerjaan tempatan. Dan akhir sekali, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan hidup masyarakat tetap terjaga. Jadi, sebagai kesimpulannya, sikap membantu orang yang dalam kesusahan ini adalah sifat-sifat orang yang beriman. Yahya bin Mu'az, seorang tokoh sufi, pernah berkata, kecintaanmu kepada para orang fakir miskin adalah akhlak para nabi, dan duduk di samping mereka dan menyantuni mereka adalah tanda-tanda orang yang beriman, dan menjauhi daripada mendampingi mereka adalah tanda-tanda orang yang munafik. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah Taala akan menghilangkan kesulitan darinya di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hambanya selama mana hambanya membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dalam konteks membantu ni, kita hendaklah membantu sekadar mana yang kita mampu. Dan janganlah sampai perbuatan membantu kita tu mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan adalah bersederhana atau pertengahan. Jadi dalam untuk membantu saudara kita mendapatkan pekerjaan di negara kita, kita mestilah meletakkan tempoh masa bagi mereka. Contoh, kalau mereka datang ke sini, dia bekerja selama 10 tahun, maka selepas 10 tahun tu mereka boleh balik. Kita still lagi membantu mereka, kita masih lagi membantu mereka, tapi dengan syarat, dengan bersederhana. Tidaklah kita membantu sampai habis, membantu kau-kau. Sekian dari kami. Assalamualaikum.